Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton Pesona Pengantin. Okey, saya ada satu persoalan. Sebelum saya nak kenalkan siapa guest kita, sebelum saya nak cakap tajuk kita pada hari ini, saya nak bagi satu persoalan. Pernah tak bila kita berkahwin tu kita memikirkan apa ujian-ujian yang akan Allah berikan kepada kita in the future? Selalunya tak ada, kita akan fikirkan macam mana kebahagiaan itu, kita akan fikirkan macam mana bila dah ada anak, keseronokan ada anak dan sebagainya. So hari ni topik yang Pesona Pengantin nak bawakan adalah mengenai satu kisah seorang isteri yang berkorban masa, tenaga dan kehidupan dia untuk menjaga suaminya yang baru je diserang stroke. Okay, dengan tajuk Ikhlas Isteri Jaga Suami Hilang Upaya, doa termakbul suami beransur pulih. So itu tajuk kita hari ini dan kita membawakan seorang isteri yang saya rasakan kisah dia boleh menjadi inspirasi kepada semua, iaitu Syah Adnan. Assalamualaikum Syah. Waalaikumsalam. Hola. Ceria sikit hari ni. Wajah manis. Syah sihat? Syah sihat, Alhamdulillah. Okey, husband macam mana? Okey. Dia sihat, Alhamdulillah. Dia sekarang okeylah. Yeah. Okey. Sebenarnya hari ni kita bawa Syah bersama Pesona Pengantin ni sebab kita nak tanya Syah, kita nak suntik aura Syah. Macam mana Syah menjaga suami yang sedang sakit. Okey, so sebelum tu kita nak berkenalan dululah dengan Syah. Siapa Syah ni sebenarnya dan apa yang sedang Syah buat sekarang ni? Hai, okey. Nama Syah, nama penuh Syah Nurul Syazwani binti Adnan. Umur Syah sekarang 27 tahun. Syah sekarang hanya buat bisnes produk Syah sendiri, iaitu Sansi lah. Syah punya produk. Okay. Itu je lah yang sekarang yang Syah mampu buat sambil jaga suami di rumah. So produk yang Syah keluarkan ni memang Syah baru start masa mula jaga suami ke macam mana? Ya betul. Kira sebenarnya dah lama Syah plan dengan husband nak buat produk ni sebab sebelum ni memang Syah tak buat apa. Kira Syah memang stay kat rumah. Cuma itulah sebab cakap kat husband kan boring juga nak buat lah apa-apa kan. Saya cakap terpulang lah, ikutlah nak buat apa. So memang Syah dah plan lama dah. Memang Syah dah plan. Lepas tu kebetulan Syah buat rework, kira buat sampel ni apa semua. Sampai time tu last time husband Syah jatuh sakit. So macam so Syah macam aku nak teruskan ke tak ni Macam kita pun down kan time tu. Tak terfikir lah macam alamak macam mana ni. Kira sebab sekarang Syah dah kira Syah kena buat seorang-seorang. So macam tak apalah. Syah dah memang dah awal-awal memang Syah nak benda tu, Syah tetap teruskan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai kehidupan Syah, nak tahulah produk yang Syah buat ni produk apa? Produk vitamin C. Vitamin C, Sansi vitamin C di jenis kemam. Patutlah cantik. Okey. So, macam Syah cerita tadi, produk tu Syah memang dah start buat masa suami masih sihat. So, bila dia jatuh sakit, benda tu membuatkan Syah terfikir 2-3 kali juga sama ada untuk teruskan ataupun tidak kan, sebab adakah itu pekerjaan anda berdua ataupun sebenarnya husband dia ada kerja dia sendiri dan Syah memang nak buat bisnes ni sendiri macam tu? Husband Syah dia pekerjaan dia sendiri dan memang produk ni Syah nak buat untuk kira Syah sendirilah. Cuma kira husband Syah dia just support Syah dari belakang macam tu. Okay, Syah dah berapa lama kahwin? Dah 5 tahun. 5 tahun berkahwin. Baru 5 tahun. Okey, berapa orang anak dah sekarang? Sekarang 2 orang anak, 2 lelaki. So boleh jadi geng lah kat rumah sebab jadi geng. Bodyguard, betul. Okey, macam Pesona Pengantin mula mengenali Syah bila kisah Syah tu dia jadi viral. Syah tunjukkan macam mana rutin harian Syah jaga suami, which kita rasa macam sebenarnya
ada juga beberapa pasangan, ramai juga pasangan yang menjaga suami, tapi jarang-jarang sekali kita nampak dia berkongsi lah kan. So since Syah dah berkongsikan, boleh tak kita nak tahu macam mana sebenarnya cerita suami tu diserang stroke? Boleh. Okay. Suami Syah, dia tak ada apa-apa penyakit. Kira dia tak ada apa-apa simptom langsung yang dia menunjukkan yang dia sakit. Benda tu dia jadi secara tiba-tiba je lah. Kira macam tiba-tiba dia jatuh. Waktu tu okeylah, malam sebelum kejadian tu dia tak cukup rest. Kira dia memang dia seorang yang hobi dia memang main game. So kerja dia pun menghadap dengan PC, dengan laptop. Memang benda tu memang pressure lah kat otak dia. Lepas tu sebelum dia pergi kerja tu, malam tu dia tidur 3 jam je. Dia tidur 3 jam. Lepas tu pukul 8 pagi dia dah pergi kerja. Tapi dia okey. Dia tak ada apa-apa masalah. Kira dia pergi breakfast, dia gelak-gelak dengan staff semua. Kira macam gurau lah, macam tak tunjukkan yang dia sakit. Macam biasa. Lepas tu tiba-tiba dia pergi toilet dalam setengah jam. Kira Abah Syah carilah sebab tu dekat company Family Syah. So Abah Syah cari, tanya dekat kerani mana Syah. Lepas tu dia cakap dia pergi toilet. Okey, tak apalah. Lepas tu dia keluar, dia datang balik office, still tak ada lagi. Mana Syah, tak masuk office lagi kan? Macam MIA gitu, hilang gitu kan. Maksud kan kerani pun macam tadi dia dekat toilet. Lepas tu tak apalah, Abah terus pergi dekat toilet nak check kan, sebab tak sedar hati lah. Sebab dia tak pernah jadi macam tu. So pergi dekat toilet, tiba-tiba tengok ketuk-ketuk, dia tak menyaut. Abang tanyalah, Syah okey tak? Lepas tu ketuk-ketuk lagi, tangan dia sebelah je, dia separuh sedar dah. Dia tak boleh nak cakap, dia dah tak keluar suara apa, tak keluar dah. Kira dia memang dah terbaring. Lepas tu tangan sebelah je, dia hanya boleh ketuk pintu tu. Dia nak, tu cara dia nak menyaut lah. Lepas tu Abah tanya lagi, Syah okey tak ni? Kenapa tak menyaut, Abah panggil? Lepas tu dia ketuk lagi. Lepas tu Abah Syah cakap, tak sedar hati lah. Terus dia pun cakap, Syah ni Abah nak pecah pintu ni Syah okey tak? Dia ketuk lagi. Teruslah cakap, okey Syah, Abah nak pecah pintu. Pecah-pecah pintu tu, tengok dia dah terbaring. Dia tak boleh bangun. Dia dah pejam mata, dia dah macam tak boleh nak buat apa-apa. Lepas tu teruslah Abah Syah angkat dia masuk dalam office. Call ambulance semua, call Syah. Call Syah, waktu call Syah tu Syah macam letih kot. Kira macam sebab kita tahu dia tak cukup tidur semalam kan. Lepas tu Syah pun teruslah, Syah time tu tengah nak mandikan anak-anak pagi-pagi tu semua kan. Syah, nasib baiklah kebetulan Mama Syah dekat rumah. Cakap, Mama, Syah pengsan ni, nak kena keluar. Lepas tu, dia orang pun terkejut lah. Syah pengsan? Tak pernah sebelum ni dia pengsan, tiba-tiba dia pengsan. So, okey lah. Terus Syah mandikan anak semua, Syah terus keluar. Mama Syah dekat rumah, boleh dia tengokkan anak-anak Syah kan. Pergi ke office, tengok dia dah, Syah panggil-panggil, dia orang suruh panggil lah. Panggil, jangan bagi sebab dia dah macam orang pingsan terus. Macam dia nak pingsan terus. Kira macam panggil dia pun dia macam tak buka mata. Dia macam tengok dia kaki sebelah ni yang dia boleh gerak tu, kejap-kejap dia macam, bila dia macam tersedar tu, dia angkat kaki sebelah. Dia guna kaki sebelah lagi, dia macam tolak. So, maknanya kata macam dia nak bagi tahu yang dia dah tak rasa kaki dengan tangan dia. Dia nak respon lah. Dia betul. Lepas tu tak apalah, Abah Syah cakap dah ambulans dah on the way datang apa semua. Time tu pula musim COVID kan, so risaulah. Cakap okey biar kita panggil ambulans lah apa-apa. Lepas tu pergi dekat hospital semua, bila masuk dekat emergency tu, Syah tengok dia orang tak boleh nak buka baju dia menjerit. Dia sebab sakit, sebab dia tangan kaki dia dah ni kan, dah keras. Lepas tu dia orang koyak apa semua. Time tu Syah tak expect lagi. Mungkin Syah macam Syah tak tahu sebab Syah tak ada pengalaman orang lumpuh ke apa kan. Dia ni je kot, dia cramp je kot. Kenapa dia menjerit macam tu semua kan. Lepas tu Syah memang blur teruk lah masa Syah tu. memang blur teruk, macam kenapa dia macam ni. Tak pernah dia sebab dia jenis kalau dia demam ke apa, dia lawan. Dia lawan kan. Dia macam
tak suka sakit-sakit ni. Kira dia tetap nak lawan lah. So bila kita tengok dia macam tu, kita macam betul ke dia ni cakap kan? Sebab dia pun selalu tegur, kalau sakit ke apa lawan je, jangan layan lah apa semua tu. Bila dia jadi macam tu, kita macam terkejut lah. Lepas tu bila Syah dah tunggu dekat hospital kat luar tu, dalam setengah jam doktor cakap nak bawa dia pergi scan apa semua sebab dia tak respon. Okey lah, Syah tunggu kat luar setengah jam, doktor panggil bagi tahu yang dia ada pendarahan dekat kepala, dia stroke separuh badan. Syah memang terkejut lah, memang mimpi ke apa yang doktor cakap ni kan, sebab benda tu tiba-tiba kan. Dia cakap dia dah tak boleh bergerak, separuh badan apa semua, dia ada pendarahan dekat kepala. Memang Syah down lah. Memang Syah down time tu. Syah dengar tu macam zero lah. Macam hati ni jatuh ke lantai. Yelah. Masa tu memang Syah Okay. tak terfikir macam apa akan jadi pada aku in the future apa semua tak? Memang terfikir sangat sebab Syah pula ada anak kecil-kecil lagi kan. So Syah cakap macam mana nanti ke depan, lepas tu anak-anak semua kecil lagi. Lepas tu bila doktor pula cakap, Syah tanya ada kesembuhan dia macam mana untuk dia ni lah, dia nak baik balik semua. Dia orang cakap memang ambil masa lah, kira ambil masa dalam setahun macam tu untuk dia dia pulih balik. Tapi Syah tanyalah memang dia boleh pulih lah kan. Doktor cakap insyaAllah memang dia boleh pulih lah atas rawatan hospital. Apa yang ni Syah ikut je. Okey, biasanya kita memang tahu yang kalau stroke ni disebabkan oleh darah tinggi apa semua. Macam husband Syah macam mana? Dia doktor kata sebab dia terlalu letih. Doktor cakap dia itulah punca utama dia. Betul. Punca utama dia terlalu letih. Mungkin time tu dia memang antibody dia pun tengah lemah. Lepas tu tak tahu mungkin dia ada terfikir apa-apa ke yang dia berfikir sampai menyebabkan dia pressure dekat otak dia. Okey. So husband dimasukkan ke hospital. Berapa hari selepas itu yang Syah baru boleh jumpa dia, duduk dengan dia untuk bukan berborak lah tapi berkomunikasi lah dengan husband? Okey, dia dekat hospital selama 2 minggu. Lama juga. Lama juga dia duduk dekat hospital tu sebab dia ada demam, risau juga time tu kan. So dia ada demam semua. So dia kena tahan lagi, tahan sampailah dia okey. Doktor cakap okey dia boleh balik dulu. Lepas 2 minggu dia balik rumah, kira barulah Syah dapat nak jaga dia, kira bagi dia semangat balik macam mana ni semua kan. Lagipun waktu Syah melawat dia dekat hospital pun banyak kali dia macam bagi hint dekat Syah yang dia nak balik tau. Sebab kan ada jarum dekat tangan tu. Dia banyak kali angkat sebab dia sebelah tu je dia boleh ni, tapi dia tak sedar tau yang dia angkat. Dia tak sedar. Dia tak sedar. Tapi dia buka mata. Kita tengok dia macam sedar tapi dia tak sedar. Dia buka mata, dia tengok jarum dekat tangan tu, dia tengok Syah. Dia tengok jarum kat tangan tu, dia tengok Syah. Lepas tu Syah tanyalah kenapa nak balik ke? Dia tengok, baru dia tengok Syah macam tu. Mana kata dia memang dia nak balik lah kan. Betul lah apa yang Syah jangkakan tu. Yelah. Lepas tu dia cakap okay. So dalam 2 minggu tu doktor pun cakap okay dia boleh balik dulu. Balik tu barulah Syah boleh jaga dia sepenuhnya. Bagi makan minum semua, jaga, bagi mandi semualah. Okey, bila suami dah balik rumah, dia macam menjadi satu tanggungjawab baru kepada Syah sebab sebelum ni Syah kena jaga anak 2 orang je. Ya, betul. Dan diri Syah sendirilah kan. So ini ada tambahan untuk menjaga suami. Masa tu macam mana preparation minda Syah lah, macam mindset Syah ataupun orang kata perancangan Syah macam okay ini apa aku nak buat nanti bila suami dah balik. Okay. Sebab Syah anggaplah orang lain boleh buat, kenapa Syah tak boleh kan. So Syah waktu tu memang dekat hospital pun nurse semua dah ajar Syah macam mana nak jaga suami. Sebab memang berubah sangat. Dia dari kita tengok dia makan nasi, dia hanya boleh minum pakai tiup, makan ubat pun pakai tiup.
hancurkan semua pakai tube. Memang 100% pakai tube dan macam mana kita jaga baby, macam itulah jaga dia tapi dia lebih daripada baby. Sebab baby boleh merengek kan kalau dia buang air Lapar kecil ke buang air besar. Tapi dia tak merengek. Dia diam je. Lepas tu Syah pun tak tahulah dia lapar ke, dia apa ke. Tapi bila balik rumah Alhamdulillah Syah dapat jaga dia. Kira Syah cuba walaupun dia sakit macam tu, Syah anggap yang dia tak sakit. Syah nak kuatkan semangat dia juga. Walaupun Syah rasa macam Syah cakap sorang-sorang, Syah tetap cakap. Syah cakap nak ni ke, nak itu ke, nak ini ke. Bagi dia macam dia sedar lah. Tapi kira sedih jugalah tengok dia kan sebab selalunya balik rumah dia main dengan anak-anak, lepas tu minta dekat Syah nak air ke apa, tiba-tiba balik rumah dia hanya terbaring je. Bila dia terbaring je, kira macam waktu hari pertama dia balik rumah pun anak Syah duduk jauh. Anak-anak Syah duduk jauh, dia terkejut lah, kenapa orang angkat Daddy turun kereta ni kan. Sebelum ni Daddy turun kereta sendiri, tiba-tiba orang angkat masuk rumah. So semuanya terus berbeza. Bukan dengan Syah je, anak-anak Syah pun jadi berbeza. Kira macam terkejut. Lepas tu okey lah, kira Syah boleh bagi balik dia macam mana dia yang dulu. Bagi Syah dapat jaga dia, tapi memang Syah dapat jaga dia lebih lah dari sebelum dia sakit. Sebab sebelum ni dia mandi semua sendiri. Tiba-tiba kita yang ni uruskan dia dari atas sampai bawah. Kira sekarang ni total dah berapa lama dah Syah jaga dia? Dah masuk 4 bulan. Kira 4 bulan. So yang struggle-nya untuk Syah tu adalah hari pertama ke ataupun seminggu pertama ke ataupun sebulan pertama ke yang Syah rasa struggle jugalah nak adapt dengan situasi baru tu? 2 minggu pertama. 2 minggu pertama. 2 minggu pertama. Kira sebab dia kan lelaki, so Syah perempuan nak angkat kudrat dia semua kan. Kudrat tu. So kira sampailah bila 2 minggu tu Syah tengok dia cuba bangun sendiri. Kira dia bangun sebab katil tu dia boleh pegang sebelah tangan, dia tarik badan dia untuk duduk, dia baring. Dia duduk, dia baring. Kira macam dia duduk tak diam. Kira dia bukan just kita tengok terbaring je, tak. Dia sendiri dia lawan. berusaha. Dia sendiri berusaha. Dia lawan benda tu. Sebab dia pun yelah dia terkejut. Sebelum ni dia boleh bergerak, tiba-tiba tangan dia semua tak boleh bergerak kan. Dia cuba gerakkan. Setiap hari dia cuba. Dia angkat kaki sebelah ni dengan support kaki sebelah lagi. Dia cuba angkat kan. Lepas tu dia berdiri. Tapi dia punya suara still tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Dia cuba bangun sampailah 2 minggu time tu mak mertua Syah semua ada. Alhamdulillah adik-adik dia pun datang. Dia orang dari KL. Dari KL? Dari KL. Adik dia 2 orang tu lelaki. Boleh bantulah tolong angkat dia kan. Macam apa-apa dia nak ni. Dalam 2 minggu tu dia still cuba juga sendiri. Cuba sampailah tengok dia dah kuat apa semua. Cakap okay tak apalah. Dia orang pun ada hal kan. Ada kerja, cakap tak apalah. Nak balik lah. Tak apa Syah boleh kan. Dia pun dah boleh bangun. Dia sendiri pun bantu Syah. Macam dia nak makan ke apa, dia nak duduk sendiri atas wheelchair tu, nak makan dekat dapur. Dia dah tak nak makan atas katil. Dia tak macam orang biasa. Dia cuba macam orang biasa. Walaupun dia just minum pakai tube time tu, 2 minggu lagi. Dia lepas sebulan tu baru dia cuba makan macam biasa. Tapi dia tetap, dia slow-slow. Dia mula dari dia duduk atas wheelchair. Dia pergi teman Syah duduk dekat dapur. Kira dia nak macam mana Syah layan dia macam orang tak sakit macam tu, dia pun nak. Dia pun macam tu juga. Dia rasa dia boleh. Dia bangunlah, dia bangun kira macam 2 minggu tu. Waktu 2 minggu pertama tu memang struggle lah sebab Syah tak pernah tiba-tiba pukul 4 pagi, pukul 6 pagi ada ubat nak kena bagi dia minum. Kena pukul 4 pagi, pukul 6 pagi, lepas tu pukul 8. Lepas tu 4 jam sekali. Kira time tu memang dengan tak cukup tidur lah, memang tak cukup rest. Nasib baiklah ada family Syah terdekat, dia dah boleh tolong jaga anak-anak semua ni kan. Kira memang Syah, dia orang cakap Syah fokus je dengan husband Syah. Cakap tak apa, kita orang ada, kita orang bantu apa yang mampulah, jaga anak-anak ke apa ke.
Kira macam okey lah, alhamdulillah Syah boleh lalui benda tu dengan support keluarga Syah sendiri juga. Boleh. Masa tu kan ada tak Syah rasa macam down, Syah menangis ke atau menangis dalam 2 minggu pertama tu lah. Syah menangis rasa macam penat ke apa ke. Kira kalau down tu memang dari hari pertama dia jatuh sampai hari ketiga Syah down, Syah tak lalu nak makan sampailah mertua Syah datang. Kira Syah cakap sebab yelah dia anak lelaki kan, mesti dia nak cari ibu dia. So Syah cakap ibu datang sini sebab Syarun dah macam ni semua. Dia orang tengok pun Syah down. So memang dia orang datang, dia orang bagi moral support lah dengan Syah, family Syah semua bantu Syah. Sampai 3 hari Syah down sangat lah. Syah tak boleh sebab Syah duk fikir lah dia dekat hospital sekarang. Aku makan tapi dia tak makan. Macam mana? Kita sedih lah kan. Macam sedih lah kan. Nak berjangkit pula nangis tu. Yelah, betul-betul. Tapi melihat kan cerita Syah, memang nampak Syah kuat lah kan daripada. Cuma Syah sangat bertuah sebab sokongan keluarga Syah dan sokongan keluarga Syarul pun sangat kuat untuk bantu Syah semua kan. Betul. Malah nak bagi tisu jauh. Tak apa. Kira itulah. Dia orang memang support Syah. Memang Syah kuat pun sebab family Syah. Orang terdekat. Okay. Selama ni macam perbelanjaan keluarga apa semua tu ditanggung oleh siapa? Suami ke? Memang suami. Ya. Suami sepenuhnya. Memang dia yang ni. Cuma Syah jenis tak boleh duduk diam. Syah mesti nak juga buat something. Cakap alah Syah boring duduk rumah. Cakap kan Syah mesti nak buat something. Sebab tu lah yang Syah cakap Syah nak buat produk apa semua tu kan. And then dia cakap okey lah ikutlah terpulang dekat Syah. Memang sebelum ni Syah ada buat macam bisnes sampingan. Macam isi masa lapang Syah lah kan. Macam Syah buat online, buat itu, buat ini sampailah last kali ni lah yang produk yang Syah keluarkan sekarang ni. Kira alhamdulillah lah sebabkan yelah nak atur benda tu kan. Tak sangka pula nak jadi macam ni. Alhamdulillah Syah boleh lalui benda tu, kira sebab kita dah tak sangka benda tu kita nak maksudnya kira ke depan lah apa akan jadi ke depan. Kira macam okey lah, walaupun husband Syah sakit, Syah dapat lalui. Syah kira pasal kewangan apa semua tu, kira Syah boleh fikir nak usaha macam mana. Usaha macam mana sebab anak-anak Syah membesar, takkan Syah nak tunggu husband Syah tu sihat baru Syah nak ni kan, nak fikir apa jadi ke depan. So Syah dah kebetulan tentu memang Syah kena bertindak terus. Cakap okey lah Syah memang jalankan terus produk Syah. Kira Syah takkan biarkan kira apa macam mana, kira bila husband dah jadi macam ni, kita jadi tak tentu arah, tak ada punca, kira tak tahu apa akan jadi ke depan. Kira mungkin macam ini macam the right time juga untuk Syah. Sebelum ni Syah macam terfikir untuk buat bisnes apa semua, tapi terus Allah bagi macam masa ni husband ada ujian macam ni, you pula kena buat macam ni. So at least dah start dah benda tu kan. Rancangan Allah tu cantik lah juga kan. Anak-anak Syah umur berapa yang sulung? Yang sulung 4 tahun, tahun depan dia dah 5 tahun. Yang kedua ni setahun 4 bulan. Yang setahun 4 bulan ni masih menyusu badan ke apa semua? Taklah. Tak, dia ni nasib baik dia yang anak pertama tu kira dia menyusu badan lama. Yang kedua ni tak, kira dia tak menyusu badan lama. Kira dia bolehlah stay dengan Mama Syah. Dengan Mama Syah. Nasib baik kata macam alamak, macam abang dia tak boleh. Abang dia mesti nak berkepit je. So
Kira sampailah walaupun daddy dia sakit, cakap tak apalah, biarlah dia duduk sebelah daddy, dia tak kacau, dia kira dia buat hal dia tahu daddy dia sakit, dia tak kacau, dia kira macam dia pun support daddy dia. Dia tahu daddy dia dah tak boleh bercakap, dia colour sebelah daddy dia, dia tunjuk dekat daddy dia, ni colour apa, ni colour apa. Dia minta daddy dia pegang, dia tahu sebelah kanan tak boleh, dia pergi belah kiri, dia pegang tangan daddy dia, suruh pegang buku dia. Macam tu. Okay. So buat benda tu macam boleh buat daddy dia tersenyum lah, happy. Kira kita orang macam Syah menangis pun, Syah tak menangis depan dia. Macam yelah Syah down, tapi Syah tak menangis depan dia. Kira macam Syah tak nak tengok dia, dia tahu Syah susah hati ke apa, Syah tak nak. Biar dia fikir yang dia akan sihat. Itu je. Alah, isteri dia. Sweet dia. So macam anak-anak Syah memang akan bersama-sama juga husband lah. Maknanya masa mula-mula kan dia dapat pelik je ayah daddy dia kan. So bila dah lama-lama tu dia orang dah boleh adapt lah dengan situasi daddy dia. Betul. Dia kira dari hari pertama lagi dia balik, dia dah, sebab sebelum tu kan dia adalah cari mana daddy, mami, mana daddy waktu kat hospital lagi kan. Sampailah kita orang ceritalah yang daddy sakit, daddy dekat hospital, daddy ni, dia tak faham lagi tapi kita tetap cerita, daddy sakit, yelah. Lepas tu Syah tunjuk gambar, ni daddy dekat hospital terbaring apa semua. Dia tengok je, dia termenung tengok gambar daddy dia tu kan. Lepas tu bila balik dia macam dah standby, dia dah macam dah ready dah. Okay, daddy dia sakit, dia tak kacau. Memang dia pun waktu hari pertama pun dia tengok dia jauh, dia tak duduk dekat-dekat. Kalau tak sebelum ni daddy balik memang nak minta dukung, kira nak belasah lah, main dengan daddy dia kan. Tapi ni okay, kira bangun pagi esok tu baru dia datang wish good morning dekat daddy dia, baru dia berani pegang daddy dia. Sebab dia takut daddy dia sakit, dia nak pegang, dia takut. Okay. Macam tu je lah, kira husband Syah pun dia kuat sebab anak-anak juga. Biar dia tengok anak-anak dekat keliling dia, family dia ada, family Syah ada, hari-hari datang tengok dia. Bila saya tengok video Syah kan, akad saya tengok macam ya Allah, padahal Syah bukanlah orang yang berbadan besar sangat ke. Tapi kuatlah. Itu macam pada saya itu satu semangat seorang isteri, seorang isteri yang tabah. So saya nak juga tanya kepada Syah, mungkin Syah ada tips macam mana Syah tiba-tiba boleh berubah menjadi seorang isteri dan wanita yang tabah ni. Daripada mungkin Syah sebelum ni lain, bila dah jadi macam ni Syah jadi lain. Nak tanya tips Syah lah. Sebab Syah hari-hari Syah cakap dalam hati, Syah kunci kata ni, Syah kata Allah tak akan uji kalau aku tak mampu buat benda ni. So aku mesti mampu, aku mesti boleh buat. Sebab tu aku diuji macam ni. Lepas tu time tu pula banyak Syah tengok ramai yang komen, ada lagi dekat ni lah Instagram Syah, bila Syah update lah. Time tu dekat Instagram Syah update yang husband Syah sakit. Ramai yang doakan Syah, kira doakan husband Syah. Lepas tu Syah dapat tahu ramai lagi orang yang diduga lagi dahsyat, kira lagi hebat. Saya cakap dia orang mampu, kenapa Syah tak mampu kan. And then time tu Syah pula, time tu hari ketiga arwah Siti Sarah meninggal. Time tu memang terkesan kan dekat semua. So kira macam dia orang lagi dahsyat, kira Syuib tu lagi dahsyat dia punya ujian dia sebab isteri dah tak ada di sisi. Time tu Syah, suami masih boleh lagi di sisi Syah. So time tu memang Syah memang lagi kuat lah bila Syah tengok ramai lagi diduga lagi dahsyat. Kira sebab tu itulah kunci Syah, kira kalau aku tak mampu, aku tak akan diduga macam ni. Jadi aku mampu buat benda ni. Syah cakap, kira hari-hari Syah lalui benda tu dengan senang. Kira dengan senang. Bila Syah tengok, Syah cuma minta, Syah nak suami Syah balik di sisi Syah je. Syah nak jaga dia. Syah memang dah nekat, Syah nak jaga dia. Syah nak sembuh, nak dia sembuh, nak dia sihat. Syah nak dia balik di sisi Syah. Itu kekuatan yang boleh buatkan Syah
kuat nak jaga dia, kira Syah sanggup, kira walaupun bangun pukul kadang-kadang dia buang air besar pukul 2 pagi, 3 pagi pun Syah boleh. Kira Syah buka mata, okay pergi buat macam biasa. Kira macam Syah boleh buat lah benda tu dengan kata-kata yang kunci kata Syah tu. Itulah semangat untuk Syah. Macam Syah sebelum ni memang Syah seorang orang yang sejenis yang tabah ke? Macam sebelum kahwin ni Syah memang memang jenis yang kuat ke? Syah nak cakap Syah kuat tu, Syah pun tak tahu Syah ni kuat ke tak, tapi yelah memang dalam kehidupan ni memang kita tak boleh lari dengan dugaan kan. So lagipun Syah pernah ada dugaan juga sebelum ni, kira besar juga untuk Syah dan family Syah sebab Syah kehilangan seorang adik. Syah kehilangan seorang adik, time tu memang bukan Syah je down, memang family Syah terus semua down. Kira time sekarang ni Syah diduga Syah dengan suami Syah. Family Syah kira boleh bagi moral support lagi dengan Syah. Ya, betul. Bila waktu kehilangan adik Syah tu semua sekali down. Kira semua terkesan, memang sedih semua tu kan. Kira kita hilang terus orang tu. Macam sekarang situasi Syah masih ada lagi suami Syah di sisi. Jadi tu yang buatkan Syah kuat. Syah nak dia sembuh. Syah hari-hari cakap dengan dia, saya boleh sembuh. Jangan risau. Cakap jangan down, kata. Kira masih ada kita orang dekat sisi untuk bantu. Family Syah, adik-adik Syah, abah Syah pun hari-hari datang cakap Syah kuat. Syah memang kuat sebab dia pun memang kuat. Kira dia balik rumah semua tu dalam kejap je dia dah boleh nak duduk. Macam Syah cakap tadi 2 minggu. Dia duduk. Lepas tu dia minta nak buang tube tu, dia nak minum pakai mulut. Dia nak minum pakai mulut. Macam mana dia nak jadi normal balik, dia lawan. Dia lawan sampailah dia boleh berdiri. Berjalan semula tak sampai 3 bulan. Dalam 2 bulan macam tu dia dah boleh berdiri. Dia cuba atur langkah. Kira dia betul-betul lawan. Saya cakap boleh sembuh. Cakap Syah boleh sembuh. Syah jangan risau, jangan down. Kita orang semua ada di sisi Syah. Cakap Syah. 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 Betul lah. Bila Syah tengok husband macam tu, dia ada apa orang kata tindak balas yang positif lagi, membuatkan Syah rasa macam bersemangat lagi nak jaga dia, nak belai dia masa sekarang ni kan. Sebab dia sendiri pun tunjukkan effort untuk dia pulih kan. Betul. Okay. Dia pun tunjuk effort yang dia tu akan pulih. Dia pun macam biasa juga. Macam Syah tengah makan dekat dapur, macam mana dia dulu, dia nak teman Syah. Dia teman Syah, kira teman Syah makan, buat balik macam mana dulu. Okay, pernah tak suami menangis dekat depan Syah masa dia sakit ni lah? Macam mana? Sorry? Pernah tak dia menitiskan air mata, dia menangis? Okay. Memang sangat. Kira sebelum ni, dia susah nak menitiskan air mata. Tapi bila dia sakit ni, emosi dia jadi lain. Dia punya perasaan pun dia jadi lain. Dia jadi sangat sensitif. Walaupun benda tu kita tak sedih, tapi dia sedih. Macam walaupun dia tengok anak dia lalu je macam tu, kadang-kadang boleh buatkan dia sedih. Macam anak dia menangis, dia nangis sekali. Macam tu. Dia jadi, dia memang dia sedih. Dia cepat lah, emosi dia cepat sedih. So kita, sebab tu Syah macam hari-hari Syah buat dia gelak. Kira macam Syah nak dia ketawa. Syah buat lawak lah, macam borak dengan dia, buat benda yang bagi dia lawak. So biar dia gelak. Okay, tak, memang dah berapa lama Syah tak dapat tengok dia gelak. Kira dalam 2 minggu tu lah, dalam 2-3 minggu Syah tak boleh tengok dia gelak, senyum. Sebab suara dia pun dah tak boleh keluar time tu. Memang
Syah cuba usaha hari-hari bagi dia gelak kan. Syah buat lawak walaupun dia tak respon, Syah tetap buat juga cakap bagi dia. Sampailah lama-lama dia cuba gelak. Time tu memang waktu dia gelak tu Syah pula yang nangis. Tapi Syah larilah masuk bilik kan. Kira macam kita dapat tengok dia gelak balik kan. Kira Alhamdulillah. Time tu lah baru macam dia sikit-sikit nak keluar suara. Hari-hari Syah paksa dia sebut sayang. Sebutlah apa-apa bagi dia sebut. Sampailah Syah cakap, Ayang kalau nak apa-apa menjerit. Menjerit, panggil. So dia jerit? Dia cuba jerit. Walaupun Syah tahu dia panggil, tapi Syah buat tak tahu lagi. Kira Alah, macam nak bagi dia nak bagi dia keluar suara kan. Tapi Syah tahu dia panggil. Syah tahu kira macam bukanlah kita nak bagi dia ni kan, nak bagi dia usaha keluarkan suara tu. Kira macam kalau tak sebelum ni dia just ketuk katil dia. So kita tak nak benda tu sampai bila dia nak ketuk katil kan. So kita biar sampai dia keluarkan suara dia, cuba menjerit. Sampailah satu hari ni dia macam walaupun dia jerit slow je bunyi, slow. Macam berbisik macam tu kan. Sebab Syah dengar macam mula-mula dia akan keluar macam angin-angin macam tu kan. Tapi lama-lama macam slow je suara tu. Terus Syah pandang. Syah pandang macam Ayang keluar suara ke? Lepas tu dia pun happy, dia gelak. Dia dapat keluar suara dia. Dia pun gelak. Okey lah, lama-lama lepas tu dia keluar suara sikit-sikit. Walaupun dia nak cakap tu tak boleh, dia just je. Lama-lama kita ajar dia. Time tu lagi pun memang struggle lah sebab dia tak boleh mengeja pun dia tak boleh. Kira dia tulis semua tangan kanan, tiba-tiba nak tulis tangan kiri. Syah ada sediakan dia whiteboard lah kan. Ayang kalau ayang nak apa-apa, sebab bila Syah bagi handphone kat dia macam tak kuat nak tekan. Kan kira macam dia nak tangkap A tu. Macam mana nak A, B macam mana dia nak mengeja. Time tu Syah tahu dia tak boleh nak mengeja. So Syah sediakan dia whiteboard sebab macam handphone kadang-kadang brightness ke apa kan, macam tak nak dia pressure kan. Biar dia tulis. Syah ajar macam mana Cikgu Tadika mengajar ba, bu semua macam mana bunyi suku kata tu. Macam tu Syah ajar dia. Sampailah satu hari ni dia boleh tulis satu perkataan. Macam dia minta Syah nak makan, time tu dia WhatsApp Syah. Dia WhatsApp, ayah nak makan apa? Ayah WhatsApp cakap. Dia tulislah ikan. Walaupun itu kira macam satu improvement yang besar juga lah dekat Syah. Sebab dia kalau dia tak boleh. Sampai nombor telefon dia semua dia lupa, IC dia semua dia tak ingat. Kira dia boleh tulis balik. Kira hari-hari pun kadang Abah Syah datang, Syah ingat tak Syah punya nombor telefon? Syah tulis dekat Abah. Husband Syah kan. So kira Syah tulis dekat Abah. Lepas tu dia tulislah. Mula-mula macam awal-awal tak habis, dia tulis ni salah, tak betul. Lama-lama boleh. Dia ingat balik. Kira macam bukan Syah je lah yang bantu dia. Kira family Syah pun bantu dia macam mana nak bagi dia ingat balik nombor telefon dia, bagi dia ingat balik macam mana dia nak mengeja. Dari situ dia bila lama-lama dia dah boleh mengeja, dia mengeja lah. Dia tulis dekat Syah, dia mengeja. Kira sampai bolehkan jadi satu ayat. Bila satu ayat tu pun kira Alhamdulillah lah dia boleh WhatsApp Syah macam saja Syah macam Syah pergi kedai depan kan. Syah WhatsApp dia. Ayah nak apa orang kat kedai ni? Lepas tu dia type lah. Walaupun kadang-kadang tu dia macam tunggang terbalik. Kita faham tak faham, lama-lama dia boleh. Kira macam communication dengan dia tu, communicate dengan handphone dulu. Dengan handphone bagi dia boleh mengeja. Kira dia eja lah. Dia buat balik sampai dia boleh. Sampailah dia boleh keluar suara, dia boleh bercakap sikit-sikit. Kira sekarang pun Alhamdulillah sekarang dia dah boleh cakap, tapi dia cakap still pelat lagi lah. Kira macam anak Syah yang 4 tahun tu lagi hebat lah cakap dari dia. Dia still macam sikit-sikit lah dia cakap, macam tak adalah boleh cakap macam kita kan. Tapi macam baby baru belajar. Tapi itu semua satu kejayaan yang sangat besar pada Syah sebab
Daripada penjagaan Syah tu suami boleh baik balik. Ya Allah, happy dengar. Betul. Kira Syah pun tak expect sebab yelah dia sebelum ni macam lain, tiba-tiba balik rumah macam lain, mesti kita nak dia macam dulu balik kan. Dia pun dia rindu dia yang dulu. Dia pernah lah kira dia menangis, dia cakap dia kata dia menyusahkan Syah ke? Syah cakap tak adalah, mana dia menyusahkan. Cakap tak ada menyusahkan Syah langsung. Cakap kita buat ni untuk family kita. Cakap untuk diri Syah, diri Syah dan anak-anak Syah kan. Cakap tengok tu anak-anak kecil lagi kan. So dia pun macam okay, dia kuat untuk anak-anak dia. Dia nak balik jaga anak-anak dia. Kira walaupun dia waktu tu dia atas katil dia, anak-anak Syah minum susu semua pergi duduk. Kira pagi-pagi bangun pergi duduk tepi dia. Seorang kiri, seorang kanan. Kira macam sama-sama lah semua sekali. Satu sebab penjagaan, satu lagi sebab kasih sayang yang korang curahkan pada dia tu, mungkin itu semangat yang memang paling orang kata paling ultimate untuk dia lah. Syah dengan husband dulu bercinta berapa lama sebelum kahwin? Bercinta sebelum kahwin tu tak lama, kira setahun kita orang tunang, and then kita orang terus nikah lah. Setahun. Lepas tu sekarang dah 5 tahun berkahwin. Kita so tak adalah, tak semestinya lah kan bercinta lama-lama, lepas tu baru berkahwin, barulah sayang tu boleh berkembang macam ni. Tak semestinya lah kan. Betul. Betul. Dia atas orang tu juga. Dia pun dulu dia memang seorang yang penyayang. Kira dia jenis yang bertolak ansur. So benda tu kita jadi macam kita nak benda tu dah ada balik kan. Nak datang balik. So dulu dia bagi aku kasih sayang secukupnya. Kenapa sekarang aku tak boleh bagi kasih sayang balik dekat dia apa semua kan. Dia dulu dia jaga. Lepas tu bila yelah kita waktu kita pregnant apa semua, dia jaga kita. Dalam labor room kita berpantang semua dia boleh jaga. Takkan sekarang dia sakit macam ni kita tak boleh jaga kan. So macam okay lah, itu bukan masalah untuk jaga dia. Kira sama-sama. Betul lah orang cakap isteri ni adalah cerminan suami. Suami tu baik, isteri pun baik. Betul. Betul. Best lah jumpa korang. Okay, soalan yang last sekali. Apa nasihat Syah yang Syah boleh sampaikanlah kepada para isteri ni? Sebab Syah melalui ujian ni macam tiba-tiba tau, daripada happy-happy orang kata tak ada apa-apa, tak ada ujian, tak ada apa, tiba-tiba datang satu dugaan besar yang Allah bagi. So apa agaknya nasihat Syah lah pada isteri-isteri kat luar sana? Nasihat Syah, apa pun yang terjadi dalam rumah tangga ke apa, kita mesti ada jalan penyelesaiannya. Kita kena terima, redha, kuat untuk segala dugaan yang kita bakal hadapi. Memang insyaAllah kalau kita kuat, benda tu akan jalan dengan senang, dengan mudah. Dengan mudah. Kalau macam bab kewangan ke apa, memang betul lah kita kena ada lah macam mana orang cakap, sampingan tu, kira kita kena ada saving sendiri. Memang kita kena ada saving untuk kita ke depan kita tak tahu. Sebab yelah kadang macam contohlah insurans ke apa, belum tentu lagi boleh cover setengah kejadian kan. Dia tak boleh, kadang-kadang ada yang benda yang dia orang boleh cover, ada yang tak. So kita memang kena standby benda tu. Kita kena standby, kita kena ada saving sendiri. Kira walaupun sebelum ni husband yang buat semua, macam tadi lah, macam husband yang buat semua, tapi Syah dah standby yang Syah ni akan buat bisnes ni. Syah akan cari duit sendiri. Kira alhamdulillah Syah berjaya. Kira nak cakap berjaya tu, kira Syah mampu lagi jaga family Syah. Syah mampu buat. Lagipun husband Syah pun dia, walaupun keadaan dia sekarang macam ni, dia cuba bantu Syah. Dia dah boleh bangun semua sebab Syah tunggulah. Syah tunggu sampai dia betul-betul boleh bercakap, boleh duduk semua, baru Syah tanya dia.
Yang orang nak ingat tak bisnes yang kita nak buat sebelum ni, nak orang teruskan tak? Boleh tak orang teruskan sekarang? Dia cakap okey boleh, teruskan je. Sebab sebelum ni kira sebab sebelum ni Syah tak berani lah lagi nak buat sebab kita kena fokuskan benda tu. So Syah bagi husband Syah boleh bercakap dulu, Syah memang tunggu sampai dia dah boleh, terus Syah jalankan, Syah keluarkan. Dia cakap okey tak apa, keluarkan. Walaupun dia cakap tu kadang-kadang melalui handphone, kira dia type semua. Tapi dia respon pun dah bagi, kira Syah rasa dah okey, Syah dah kuat nak buat benda tu. So sekarang pun dia bantulah Syah sikit-sikit, kira dia tak biar Syah buat sorang-sorang. Dia tetap support Syah. Alah, hai. Syah, terima kasih tau banyak-banyak sebab perkongsian Syah ni banyak membuka minda dan memberi inspirasi. Sebab daripada cerita-cerita ni macam, yelah kita kadang-kadang kita tak expect sesuatu yang yang besar tau dalam perkahwinan kita kan. Sebab kita memang mengharapkan indah-indah je. Kan nak pula kita tahu orang yang kita kahwin tu memang sempurna di mata kita. Betul. Lagi pula muda lagi. So macam kita pun sangat muda. Tak expect benda tu nak jadi. So memang kena sentiasa bersedia dengan apa yang bakal kita lalui. Betul-betul. So kita Persona Pengantin nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Syah dan terima kasih juga lah pada husband Syah sebab membenarkan dan mengizinkan Syah bersama Persona Pengantin hari ini. So kami mendoakan mudah-mudahan husband Syah akan kembali sihat, insya-Allah akan terus memberikan respon-respon yang positif dan Syah akan terus tabah, terus kuat, terus positif untuk banyak benda ni. Satu untuk bisnes, satu untuk suami, satu untuk anak-anak, satu untuk kehidupan. So memang betul lah orang cakap wanita ni superwoman. Betul. Itulah abang ipar Syah pun semua cakap betul ke nak buat bisnes ni pun. Betul orang cakap perempuan punya kuasa. Betul. So kami mendoakanlah semoga Sansi Sansi. Ya. Okey. Betul. Produk Sansi ni berjaya, insya-Allah dapat memberikan ekonomi yang terbaik lah untuk Syah dan keluarga. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama kami. Okay, sama-sama. Take care. Terima kasih. Okay, insya-Allah kita jumpa lagi. Okay.